Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dari Fadlina Sidik, Menteri Pendidikan, Tan Sri Syamsul Azri, Al-Hajj, KSN dan KPPA juga Al-Hajj, KPMKN juga Al-Hajj. Pasal dulu kalau guraunya, kalau naik kapal dia haji, kalau naik kapal terbang pesawat dia jadi Al-Hajj. Itu cerita dulu guraunya. Baik, dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya hari ini seperti juga Fadlina sebutkan tadi agak luar biasa bangganya, kerana intipati dan makna madani, negara madani itu cuba kita isi melalui program kita. Bila kita lontarkan idea ini, mulanya sejati madani, kampung-kampung, tiap kampung ataupun pinggir bandar, komuniti, desa, pedalaman, maksimal RM100,000, dan dikemukakan idea dia sendiri. Ada yang beli traktor, ada yang guna drones, ada yang ternak ikan, ayam, lembu dan pelbagai. Tidak cukup. Kemudian KSN dan pegawai, pejabat awam tekanan merasakan mereka harus terlibat secara langsung. Jadi ada kampung angkat madani. Menteri, malam menteri, pegawai kanan pilih kampung mereka sendiri, sebaiknya kampung asal mereka, dan melihat seluruh aspek pembangunan desa itu. Masalah mutu pendidikan, kemudahan asas, mudah di masjid, jalan, masalah dadah di kalangan anak muda, masalah pengangguran, kemiskinan tegar, itu sekurang-kurangnya dia lihat daripada perancangan KSUKI umpamanya, dia rancang makro, suruh dia pergi turun ke kampung dan lihat apakah dapat diterjemahkan. KSP yang memang besar di budaya bangsa, kita suruh terjun pergi ke kampung. Ya. Jadi begitu keadaan dia, dan alhamdulillah sambutan baik. Jadi kefahaman perancang di peringkat atas itu tidak sama apabila mereka terdedah dengan kenyataan di bawah. Saya pilih Curug Tokun walaupun contoh saya tidak begitu baik, kerana saya tidak ada waktu untuk terjun ke bawah dan menemui mereka berulang kali. Ya. Ini difikir soal kemudiannya bagaimana melibatkan sektor swasta yang memang pun terlibat tapi tidak skala besar. Ya. Semua syarikat-syarikat, TNB, Petronas, syarikat-syarikat, ya, MMC, Yinson, YTL, semuanya. Tak, ini masalah sebut. Bila saya sebut beberapa, tak sebut yang lain, dia kecil hati. Kalau saya sebut semua sampai pukul 5 petang gang lah. Jadi mewakili lah semua, ya. Baik. Tetapi kita rasa bagaimana kalau kita nak perkenalkan satu program kampung angkat sekolah madani, program sekolah angkat madani ini dengan parameter dan struktur yang lebih tersusun dan kerjasama langsung dengan Kementerian Pendidikan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Fadlina, KSU, KPP dan seluruh jentera Kementerian Pendidikan, terutama guru-guru yang sambut dengan sangat positif. Guru tidak mewakili pandangan, tak, kami dah tahu, kami dah boleh kendalikan, jangan ganggu. Tidak ada sikap begitu. Dia bersedia, berlapang dada menerima input baru. Jadi itulah rancangannya. Daripada mulanya kita perbincangan awal saya dengan KSN, KSP, kita kata kalau boleh kita luncurkan program dengan 300 baik, kemudian kita kata 500, dan sekarang sambutan syarikat-syarikat kerajaan
dan sektor swasta Malaysia ini luar biasa. Kita boleh cecah 1,000 sekolah. Dan lucu pula hari ini. Hari inilah hari yang dinaikkan kadar tarif elektrik. Hari saya kata KSN tak fikir hari lain lah. Tapi maknanya dia faham kerana kadar tarif itu hanya melibatkan syarikat dan 15% tertinggi dalam negara dan tidak melibatkan sekolah-sekolah atau rumah ibadat, kerana itu kekal tarif yang lama. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Saya nak sebut sini, guru-guru harus balik di sekolah masing-masing dan beritahu biar syarikat-syarikat ini urus dengan baik. Kadang-kadang dapat menerobos pasaran luar negara. Saya masih ingat Yunson sampai ke Brazil, Proton sampai ke Mesir, Petronas sampai ke Angola, banyak yang lain. YTL projek besar di UK. Tetapi saya salute mereka kerana mereka berpangkalan di Malaysia dan masih bertanggungjawab untuk membangunkan negara mereka sendiri. Jadi kita terima kasih. Jadi sebab itu kita tidak mahu ada salah faham. Kita mahu syarikat ini diurus dengan baik. Kerajaan bekerjasama supaya dipercepatkan proses, dan ini disebut reform pentadbiran awam yang lebih cekap, dan keuntungan itu yang tentunya hak dan milik syarikat dan pemiliknya, tetapi dapat juga diagihkan, bukan sekadar CSR, tetapi memenuhi maksud compassion, ihsan yang cuba dilengkapkan dalam kerangka negara madani. Apa yang kita harap dari saudara? Tentulah sedikit sumber kewangan untuk lengkapi kemudahan-kemudahan di sekolah. Kalau kita lihat sekarang ini, kebanyakan sekolah di pinggir bandar yang mendapat faedah. Tidak semuanya, tapi sebahagian. Sebab itu rencana kita ini harus melibatkan penyertaan syarikat dan melebar jaringannya ke seluruh negara. Ini yang kita cuba lakukan. Ada dari Pahang, cikgu, dari Pahang, mana Pahang? Oh, terima kasih. Di Sarawak, okey. Perlis, okey. Pulau Pinang, okey, baik. Jadi kita teruskan program ini, maknanya semua syarikat yang bertapak di semua tempat ini. Dan apa yang kita harapkan daripada syarikat? Dia kemudahan asas segi sebanyak, dari segi dana. Tetapi satu hal yang saya nak tekankan, yang penting, syarikat-syarikat ini dan tokoh-tokoh korporat dan pengurus ini punyai pengalaman, dan kalau diperkenalkan kepada pelajar, siapa dia? Pengurus syarikat atau presiden CEO satu syarikat, operasinya sekian, keupayaannya sekian. Jadi anak-anak itu akan tertarik dengan tokoh itu. Dan kalau boleh, kalau tak sempat sebulan sekali, 2-3 bulan sekali, atau 2 kali setahun, turunlah sendiri ke sekolah, diperkenalkan ke sekolah, beri jamuan teh sedikit kepada anak-anak, dan terangkan apa makna pendidikan, bagaimana pendidikan boleh merubah dari segi mobiliti sosial. Ini saya rasa satu pendekatan yang baik, kerana kita tidak upaya dapat beberapa orang dari pegawai kanan di Kementerian Pendidikan saja, tapi kalau ada penglibatan tokoh-tokoh ini, syarikat besar, ada mungkin 7-8 orang yang boleh ditugaskan. Saya tidak mau bebankan kerana fokus dan tugas kerja saudara sudah cukup banyak. Tapi kalau katalah 2 kali setahun ke sekolah untuk 1-2 jam, saya akan memberikan hasil lebih baik.
Ada program bersama dengan Kementerian Sains yang sama. Semua saintis kita, semua saintis di Akademi Sains dan saintis kerajaan dan universiti diminta turun ke sekolah, ke lapangan pada masa itu untuk menggalakkan anak-anak meminati STEM. Kita tahu keperluan penguasaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, ya, itu penting. Jadi perancangan itu diteruskan. Baru-baru ini saya dapat senarai daripada Menteri Sains 100 orang saintis yang turun ke sekolah untuk sampaikan pandangan ini. Jadi saya harap dapat kita lihat, ya, kadang-kadang sudah memikirkan hanya dari segi kemudahan asas, itu satu bab, tapi yang penting juga disiplin mereka. Saya tadi bicara dengan Fadlina tentang masalah dadah dalam masyarakat yang agak serius. Semua masalah yang melibatkan keluarga, ya, baik kemiskinan, baik kemudahan asas, itu harus ditangani. Dan baiknya ialah bila saudara-saudari dekati mereka, sudah tahu masalah negara ini. Kadang-kadang sudah lihat naratif yang dibawa ini dalam perdebatan-perdebatan di luar, itu hanya mewakili kepentingan-kepentingan masing-masing, ya. Dia tak lihat dan cuba faham masalah di pedalaman Sabah ataupun di Ulu Pahang. Itu semua masalah-masalah berbeza dan kita masih berdepan dengan masalah-masalah asas yang harus kita tangani. Dari segi kerajaan, seperti sudah tahu, peruntukan pendidikan ini yang pertama, nombor 1. Ya. Saya bangga kerana negara ini memberikan tumpuan besar, ya. Tapi syukur kerana kita ada capai keamanan, pentadbiran negara, PDRM, angkatan bersenjata keseluruhannya, tentera, itu dapat membantu mengawal, menjamin keamanan. Kita di rantau ASEAN yang dianggap di antara paling damai di dunia. Kalau ada sedikit di Myanmar yang cuba kita uruskan, kemudian baru-baru ini sedikit ketegangan di antara sempadan Thailand dan Kamboja, itu yang matinya seorang, itu pun kita anggap sebagai satu perkara yang serius. Berbeza dengan apa yang berlaku di Gaza atau sekarang perang Iran Israel, akibat keganasan Israel di rantau itu jauh lebih serius, menyebabkan negara-negara terpaksa tertumpu dalam memusatkan perhatian dalam bidang-bidang yang lain, ya. Untuk tahun 2025 umpamanya, peruntukan Kementerian Pendidikan itu bertambah dari 58 bilion ringgit setahun sebelumnya kepada 64 bilion ringgit, ya, saudara. Apakah cukup? Belum. Masalah tandas sekolah pun belum selesai. Saya tadi sembahyang Jumaat di kawasan Puchong Dalam, kawasan kampung sikit belah Puchong. Puchong bukan semua bandar, belah kawasan dalam. Setiap kali kau lepas sembahyang Jumaat, nanti saya WhatsApp kepada menteri, karena ada saja. Dan kalau tanya pelajar-pelajar sekolah tu, sekolah rendah, sekolah menengah, tanya guru semua hadir ke? Kata dia tak datang. Nama apa? Dia bagi nama Salmah ke apa ke? Ya, guru dia ajar apa? Dia ajar sains. Tapi saya kata dia tak hadir. Ada relief teacher, ada tapi lambat sikit. Dia hadir, guru tak hadir sebab apa? Tak tahu, katanya bersalin. Kalau bersalin biarlah, adalah alasannya. Saya pergi tandas, berapa ada sekolah? Tak tahu. Berapa rosak? Yang rosak betul 2, tapi yang dinding 1 rosak. Jadi dia bagi, dan hampir, walaupun kita belanja hampir 1 bilion ringgit tahun lalu dan sebelumnya untuk baiki tandas, ini soal maintenance kita begitu lama yang terbiar dan ketinggalan. Jadi saya punya feedback begitu,
Betul, kalau kadang tanya menteri, dia kata tak apa-apa, don't worry, it's being handled, don't worry. Itu kalau menteri. Pergi ke budak sekolah ni, yes, ada tanda 2 rosak. Baik. Jadi inisiatif itu segi belanja lah. Sepagi tadi di Perhimpunan Kementerian Keuangan saya terangkan soal kemiskinan, soal bantuan-bantuan yang meningkat. Gaji pejabat awam, sudah di swasta tahu gaji pejabat awam itu relatif gapnya terlalu tinggi. Kena 12 tahun tak ada revision, salary revision. Jadi kita buat, tapi ada kos tambahan untuk tahun ini saja 10 bilion. Untuk tahun 2026 tambahannya itu 18 bilion ringgit. Jadi ini semua memerlukan pengurusan yang cekap, yang berhemah, dan beberapa inisiatif percukaian yang penting, terutama untuk pendidikan. Hospital, saudara yang biasa ke hospital kerajaan sesak, koridor pun digunakan untuk letakkan katil. Maknanya kita kena terus meningkatkan perbelanjaan untuk membantu hal ini. Baik. Jadi bila sektor swasta yang terutama yang berjaya membantu, tentunya ia memberikan sedikit kelegaan kepada kita. Ya. Saya bukan nak ambil, selalu saya sudah tahu memang kadang-kadang tegur. Syarikat kita untung berbilion, gaji pekerja terlalu rendah, rumah sesak macam sangkar. Jadi saya tegur. Tetapi kalau sumbangan mereka tu real, bila kita minta kerjasama tu, nanti kan dibacakan sebahagian senarai, itu tak ada yang menolak. Paling minimum 2 sekolah dia bagi bantu. Ada yang mampu, ada 10 sekolah. Ada syarikat lebih besar, dia bagi 30 sekolah. Tetapi inilah kenyataan di Malaysia ini, ya, bahawa bila kita minta dan terangkan dengan baik dan diyakin dengan pengurusan, ini yang menariknya, ya, saudara sendiri guna wang dan belanja sendiri, ya. Dia tak ada lagi perantaraan. Jadi minta Kementerian Pendidikan bagi kerjasama sepenuhnya, ya, di semua peringkat. Jangan banyak sangat soal. Orang nak bantu ni senarai sekolah, kerja kita mempermudahkan dan mempercepatkan. Jangan terlalu menekankan soal titik bengik, soal peraturan dan sebagainya. Hormat bahawa nak masuk sekolah kena maklum dulu, jangan langgar saja, tak boleh, ya. Dan waktu ditentukan oleh pihak sekolah. Dan saya tengok di antara lain, umpamanya Yayasan Sam Dabi dipilih juga sekolah jenis kebangsaan Tamil di Pulau Keri Timur. Guru besar Cikgu Taya ada mana? Okey, pasti cikgu, dia kena cepat, dia tak boleh konyom-konyom, tak boleh, dia kena cepat bagi kerjasama. Terima kasih Cikgu Taya. Kemudian Cikgu Tan Suat B, SJKC Ladang Siliau ada. Okey, itu Sam Dabi. Yayasan Petronas, dia pilih Gua Musang. Yang Petronas pilih Gua Musang, ada minyak mana Gua Musang? Kalau penggerang ke, saya faham lah, kertih ini yang cari Gua Musang, tapi baguslah, bagus. Okey, Cikgu Zamri penolong kanan SMK Palo ada mana? Okey, saya pernah pergi dulu masa saya Menteri Pendidikan, ya, Palo. Dan ada cerita, boleh selingan sikit, baik. Saya pergi, tapi sekolah tu memang jauh lah tu, dan ada sungai tepi belakang tu, dan kita naik jeep. Kemudian, dan maknanya untuk keluarga tu kena cross sungai juga masa itu. Baik, tengok, ya, masa saya Menteri Pendidikan. Jadi tak apa, saya pergi rasmi itu, balik, okey. Kemudian saya pun lama kelamaan berehat di Istana Hinggap Sungai Buloh. Salah seorang pengawal di situ, dia kata
tu Sri pernah pergi sekolah di Paluh tu, Paluh 2 tak salah saya, kawasan pedalaman dan masyarakat tu agak pendapatan rendah. Saya kata ya betul. Ayah saya tak suka. Saya kata sebab apa? Dan ayah saya memang kesal sebab dia terpaksa dukung anak dia yang sekolah tu. Dia kata adik dia tu ke dia, dan dalam dukung nak merentas sungai tu, kasut jatuh, hilang. Jadi sebab menteri nak pergi jumpa menteri arahan ni, kasut dia kena beli baru. Ya Allah. Jadi saya pun kata gini, boleh tak saya tulis surat sikit kepada bapa, minta maaf atas ingatan, dan insya-Allah saya akan kenang sekolah kebangsaan, masa itu sekolah kebangsaan sekolah rendah Paluh, dan saya akan cuba bagi bantuan tambahan. Jadi surat tak boleh hantar. Jadi saya menyeludup surat tu. Saya dari segitu pakar penyeludupan surat. Jadi sekolah menengah Paluh, please tengok lihat SMK Paluh, SRK Paluh, kita tolonglah bagi bantuan tambahan sikit kerana saya kenang kasut hilang. Cikgu Masturaini, guru besar sekolah kebangsaan Tok Sera, Pahang. Baik cikgu, okey. Cikgu nampak sihat, cikgu besar. Berapa orang pelajar tu besar sekolah? Dengar berapa orang? 800 orang besar sekolah. Jadi yayasan UEM buat. Mana ada lebuh raya situ. Tapi itulah bagus UEM. Terima kasih lah Petronas, UEM. Terima kasih banyak lah. Supaya saya duk fikir, masa saya nak rancang dulu, saya fikir baik UEM dia ambil sekolah-sekolah dekat lebuh raya yang bekerja. Petronas ambil kawasan-kawasan dekat dengan Tari Gali, dia ada kawasan-kawasan pelabuhan dia, Pengerang dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya. Tapi rupa-rupanya golongan korporat ini jauh lebih baik dan berjaya daripada itu. Terima kasih. Yayasan UEM siapa tadi? You kena pergi sendiri tau sekolah tu. And then Cikgu Ahmad Fadli, guru PK Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Mukut, Pulau Tioman. Mana? Mana ada? Oh, sana. Okey. Alright. Okey. Dah duduk Pulau Tioman. Angkat tangan pun tak tinggi. Yang ini di bawah Yayasan TM. Yayasan TM. Okey, terima kasih. Terima kasih. You see, ini lebih baik daripada bila saya dengan KSN dan Fadlina rancang. Kita rancang ini program syarikat korporat yang kendali ikut keupayaan mereka yang agak dekat, tidak membebankan. Tapi yang ini diambil pendekatan yang lebih bertanggungjawab. Kerana kalau ikut macam di Tioman ke sekolah kebangsaan Tok Sera ni, mana ada projek besar? Lebuh raya pun tak ada. Cari gali minyak pun tidak ada. Tapi syarikat-syarikat ni ambil alih. Terima kasih banyak. Ini satu cabaran kepada guru-guru, dan kemudian bagi tahu kepada ibu bapa, ya, negara ini negara madani. Tak banyak negara yang saya tahu yang ada rancangan, memang ada CSR sikit-sikit, tidak ada yang dirancang cara teratur begitu, ya. Sejati madani hampir setiap kampung negara kita, cecah peringkat awal 1 bilion ringgit, ya. Kampung angkat madani, dan sekarang sekolah angkat madani, di mana syarikat-syarikat dan pegawai tinggi turun ke bawah untuk menyantuni mereka dan cuba meringankan beban mereka. Jadi hari ini kita saksikan, ya, satu alhamdulillah, satu kebanggaan kita semua, bahawa apa yang kita rencanakan
penghayatan semangat madani itu nampak dia mengerti. It is beyond CSR. We are talking about compassion, about taking a responsibility to build this nation together, to ensure that no one is left behind. There's no point talking about purely by impressive growth figures, investment figures, if we do choose to neglect the poor and the marginalized. So this, to me, is a remarkable feat, and this could only happen with the full support of ministries, particularly Ministry of Education, the civil service, public service, and of course the teachers, committed teachers, enthusiastic. That's why I chose to go and meet them first, to thank them, and most reassuring, the commitment of our corporate leaders. So thank you very much. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meluncurkan Sekolah Angkat Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.